Hadis Nabi SAW, kullu lamin nabatin min haram fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, yang syubhah, maka neraka lebih utama baginya. Tak sampai neraka akhirat, dunia dah rasa macam neraka. Betul ni, saya ada banyak cerita-cerita bagaimana kisah yang dahsyat. Bila dia mula keluar zakat, masalah selesai satu persatu. Dia kata, barulah saya tahu, saya jaga solat, saya pergi masjid, saya zikir, kenapa Allah tak terima? Rupanya saya tak buat rukun Islam, iaitu bayar zakat. Kita pula takut ni. Sebab apa selama ni tak bayar ni? Saya dah kerja 10 tahun tak pernah bayar. Macam mana Ustazah? Tak apa, dia akan kira daripada dulu. Tak jadilah kalau macam tu, cancel. Jangan bimbang. Walaupun keluar jumlah yang banyak, bukan kena bayar langsam. Ikut kadar kemampuan. Saya hanya mampu bayar RM50 je. Campur dengan yang baru sekian-sekian. Allahu Akbar. Kalau secara peribadi saya ada pengalaman yang pelik-pelik. Hari ni bayar zakat sebab sekarang ni saya tak ada pendapatan yang tetap. Tapi adalah jumlah hujung bulan kita kira-kira bayar. Allah akan bagi dalam waktu yang cepat. Tiba-tiba je. Daripada sumber yang tak disangka, walaupun orang tak kenal. Tiba-tiba orang bagi mesej. Ustazah, saya ada masuk sekarang ni. Ada salam dengan orang selit. Kenapa dia bagi? Saya kata, ya Allah, memang kena yakin saja Allah takkan mengurangi rezeki yang Allah beri kepada kita. Malah Allah nak tambah berkat kita taat kepada perintah Allah. Ramai orang tak faham zakat pendapatan. Zakat pendapatan ni dikatakan setiap bulan. Kan ada haul, ada tempoh bayar zakat ni setahun. Kan kita dikira pendapatan tahunan, betul tak? Setahun berapa gaji kita? 40,000 contoh, 50,000. Lalu dibayar secara ansuran setiap bulan. Sebab itu dia akan kira berapa setahun, berapa jumlah keluar. Tapi sebab kita takkan mampu hujung bulan, hujung tahun baru nak bayar langsam, berat. Jadi dia pun bayar zakat tu beransur-ansur. Hari ni kita dah dengar siapa yang belum keluarkan zakat. Zakat barang kemas, kalau lebih daripada uruf kebiasaan. Kita ada wang simpanan yang kita simpan 2-3 tahun dah sampai cukup setahun. Kita ada zakat tanah, tanaman ke, kita ada peternakan ke, apa-apa zakat perniagaan ke yang kita berniaga kecil-kecil tu kan. Berniaga apa? Nokza ke apa ke kan? Tapuek ke. Kita tengok, kena bayar zakat ke? Tanya pusat kutipan zakat. Jangan risau. Kadang-kadang tu bila kira-kira puan tak cukup pun ni, tak sampai pun nisab ni, tak sampai pun haul ni, tak payah. Itu lebih baik daripada kita rasa resah gelisah. Rasa tidur macam tenang tapi hati tak tenang. Bukti hati tak tenang, solat kita tak pernah rasa nikmat. Zikir kita tak rasa manis. Baca Quran, kita mengantuk. Ada masalah kecil je, tapi resah gelisah. Itu adalah antara indikator hati kita sebenarnya tak tenang. Hati kita boleh rasa tenang tu bila hal-hal dunia seronok, tengok movie kejap kita boleh rasa relax. Tapi ia sebenarnya menambahkan hati kita ni sakit. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi alhamdulillah, kita dikumpulkan oleh Allah, Allah ya jami, keajaiban Asmaul Husna. Tak bergerak pula ni kan. Subhanallah, sementara menunggu saya sambunglah. Sebenarnya dah siapkan tu slide tu mengikut nama-nama Allah Asmaul Husna. InsyaAllah Allah ya barik yang maha mengaturkan. Allah mengaturkan yang terbaik untuk pagi ini. Jadi saya teruskan tentang Asmaul Husna ni. Ada hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, barang siapa yang membaca Asmaul Husna, barang siapa yang membaca ataupun beramal, bukan setakat membaca lah, beramal dengan Asmaullahul Husna yang disebut secara berulang kali di dalam Al-Quran. Disebut secara berulang kali di dalam Al-Quran. Allah menyebutkan tentang baginya nama-nama Allah yang suci, baginya nama-nama Allah yang baik. Maka Allah meminta kita meminta dengan Allah menggunakan nama-nama Allah yang baik, yang mulia ini. Jadi hadis Nabi SAW, barang siapa Allah ya Fatah yang maha membuka, insya-Allah, alhamdulillah. Saya buka walaupun tak penuh sebab dia hang bila buka penuh. Okey, subhanallah, nama Allah yang kita sebut selalu Allah. Ini lafzu jalalah, nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perasan, kalau kita buang huruf alif, dia akan jadi apa? Buang alif. Lillah. Betul kan? Kalau buang lam, dia jadi
lahu, lah saja, lahu. Allah, nama Allah lah yang paling sempurna. Nama Allah paling sempurna. Walaupun sampai kita tinggal huruf yang terakhir, dia tetap ada maksud yang sempurna. Buang alif, dia jadi lillah bagi Allah. Buang lam, dia jadi lahu. Lahu maksudnya baginya, iaitu bagi Allah juga. Bila buang lam seterusnya, dia jadi hu. Apa maksud hu? Nya. Itu dhamir, nya, hu. Nya tu kat siapa? Allah. Betapa hebatnya pada satu kalimah, Allah yang kita sebut, Allah, Allah, walaupun setiap huruf sampai huruf yang terakhir, setiap itu akan memberi maksud. Allah, lillah, lahu, kemudian hu. Cuba kita tengok firman Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik. Surah Taha, firman Allah Subhanahu wa taala, surah Taha ayat yang ke-8. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai nama-nama Allah yang baik. Jadi perkataan istilah asmaul husna ini adalah istilah yang datangnya daripada Allah sendiri untuk kita belajar dan kita fahami dan beramal dengannya. Firman Allah seterusnya surah Al-Isra ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Ayyaman tad'u falahul asmaul husna. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina zalika sabila. Katakanlah, serulah Allah ataupun serulah Ar-Rahman. Ini perintah daripada Allah. Sebab itu sebenarnya meminta dengan Allah, dengan nama Allah Asmaul Husna adalah satu perintah, kewajipan. Tapi bagaimana kaedah ataupun cara kita nak meminta dengan Allah tu perlu kita belajar. Memang wajib kita menyebut nama Allah. Lepas solat, kita sebut apa biasanya zikir? Astaghfirullahal azim. Kita akan mula dengan tu dulu. Astaghfirullahal azim. Kita mula imam biasanya kan. Astaghfirullah. Di situ ada nama Allah Asmaul Husna. Nama apa? Ya, azim, betul lagi? Allah, dua lagi? Astaghfirullahal azim, ada tiga nama Allah. Astaghfir tu Allah ya Ghaffar. Allah ya Ghaffar, Allah yang Maha Pengampun. Bila kita sebut astaghfirullah, nama yang kedua nama Allah, Allah hal azim, Allah yang azim dalam Asmaul Husna. Sebenarnya kita tak sedar dalam seharian kita memang kita selalu mengulang-ulang nama Allah. Cuba kita sambung lagi zikir lepas solat tu. Apa dia? Astaghfirullahal azim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah yang maha hidup. Nama Allah lagi ya hayyu. Ya qayyum, yang maha berdiri. Ya qayyum. Lagi? Wa atubu ilai. Allah ya tawab. Allah yang maha menerima taubat. Kita sebut lagi nama Allah Asmaul Husna.